Baik, pagi ni kita bincang sikit bagaimana kita nak infakkan harta kita, bagaimana kita nak membelanjakan harta kita. Sebab suatu ketika dahulu para sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami nak belanjakan harta kami. Jadi rujukannya surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 215 muka surat 33. Baik, membelanjakan harta ni dalam bentuk yang betul lah, sesuai dengan tuntutan agama, merupakan satu perbuatan yang mulia lah. Kita membelanjakan harta kita apabila suatu ketika nanti kita kerja ada lebihan harta, dan bagaimana kita nak membelanjakan mengikut cara yang dituntutkan oleh agama. Rasulullah ajar, Al-Quran turun ajar kepada sahabat, dan benda ni sampai kepada kita hari ni. Baik, sebelum tu sebagai mukadimah, kita sendiri pun apabila dekat nak mati nanti, kita minta satu tempoh dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat belanja harta kita ni, supaya kita dapat bersedekah harta kita ni, supaya kita tergolong dalam golongan orang yang soleh. Jadi nak jadi orang soleh, antaranya beramal beribadah. Selain daripada beramal beribadah, membelanjakan harta dengan cara yang betul, satu laluan untuk menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh di sini ialah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 menceritakan bagaimana seseorang apabila dekat dia nak mati nanti, dia minta dengan Allah, ya Allah, lambatkan sikit, ajar aku ni supaya aku sedar balik, aku ambil harta aku, boleh aku sedekah kepada orang lain, dan aku tergolong dalam orang yang soleh, barulah aku mati. Baik, wa anfiqu, ni ayat lain ni, dalam surah Al-Munafiqun sebagai mukadimah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan belanjakanlah apa yang kami beri rezeki kepada kamu, min qabli, sebelum an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu ajal kamu, sebelum datang kepada kamu kematian kamu. Apa tu? Fayaqulu, kerana apabila dekat kita nak mati nanti, kita akan berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, andai kata akhartani, aku ni undur sikit, bagi masa sikit padaku, ila ajalin qarib, masa yang sedikit saja, fa asaddaqa, aku nak bersedekah, aku nak ambil harta aku ni, aku nak sedekah kepada orang. Apa tu? Wa aku minas salihin, supaya aku menjadi orang-orang yang soleh. Itu dekat kita nak mati. Pada, tapi sebab dah ajar dah dekat dah, payahlah. Sebab kita ni apabila siapa ajar, kita minta macam mana dengan Tuhan pun, apabila ajar yang benar-benar itulah, yang satu ketika yang memang dah sampai ajar kita, minta nak akhir pun tak boleh lah. Walan yuakhirallahu nafsan, dan Allah tak akan mengakhirkan seseorang individu idza jaa ajaluha, apabila telah sampai ajal dia. Wallahu khabirum bima ta'malu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Maksud di sini, apabila kita sampai satu hajat seorang manusia tu, walaupun dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia nak mati untuk melakukan amal soleh, tak boleh dah lah, sebab ajal dia dah sampai. Jadi di sini kesimpulannya, kita jangan tangguh-tangguh lah. Apabila kita nak membelanjakan harta kita yang lebih-lebih tu, yang banyak tu, duk sipir-sipir tu, cuba agihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab di sekeliling kita ni banyak, ada fakir, ada orang miskin, ada anak yatim, bahkan ada kaum kerabat kita. Kita harta banyak duk sipir je, duk sipir, kita pun tak guna harta tu. Jadi kaum kerabat tak boleh guna, fakir miskin tak boleh guna. Ini tak betul ni. Ada harta hanya simpan, nak tengok je kita, oh banyaknya duit aku, duk simpan je. Jadi benda tu tak bergerak. Dalam Al-Quran tutup, ambil belanja untuk diri kita, ambil belanja untuk keluarga kita, ambil belanja untuk fakir miskin, belanja untuk ibu bapa, kena tarik mari guna. Dia tak nak harta tu jadi kaku di situ, setempat di situ, tak boleh. Yang kita kena bangunkan, dengan harta yang kita ada tu, bangunkan diri kita, bangunkan ahli keluarga kita, bangunkan mak ayah kita, bangunkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah cara penggunaan harta yang betul.
Baik, kita pergi kepada surah Al-Baqarah tadi ayat 15, ayat 215. Satu ketika para sahabat bagus tanya Rasulullah bagaimana mereka nak membelanjakan harta. Tengok betul-betul ayat 215 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka, mereka bertanya engkau wahai Muhammad. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad, madza yunfikun, bagaimana kami nak membelanjakan, bagaimana kami nak infakkan apa yang ada pada kami ni. Ada sebahagian sahabat banyak harta, bagaimana cara yang paling betul, paling tepat untuk dia belanjakan harta dia. Maka Rasulullah dapat wahyu daripada Allah untuk ajar kepada sahabat, untuk ajar kepada masyarakat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, ma anfaqtum min khairin, apa yang kamu infakkan, min khairin, daripada kebaikan, iaitu daripada harta benda yang kamu ada tu, banyak-banyak harta kamu tu, bagaimana? Falil walidaini, bui ke mak ayah kamu. Sebahagiannya berilah kepada mak ayah kamu. Tanggungjawab, abah kerja, ada duit lebih, hantar kepada mama tu, ayah tu. Alu kerja, ada lebihan, bolehlah hantar bakal abah perlulah. Moga abah dengan mama ni moga ada duit. Cuma kalau mak ayah tak ada duit tu kena bantulah. Kalau mak ayah kita ada duit bergantulah, kena bagi juga sebagai hadiah. Kalau mak ayah kita tak ada duit, kena bagi sebagai sara hidup dia. Tengoklah keadaan mak ayah kita macam mana. Kalau dia orang kaya dah, bagi juga sebagai hadiah. Kalau mak kita, ayah kita tu tergolong dalam orang yang susah, itu sebagai tanggungjawab kita. Kena beri juga. Sara hidup mak kita kena bagi tiap-tiap bulan. Hantar supaya mak ayah kita boleh hidup dalam keadaan senang lah. Jangan kata mak ayah kita orang berada, langsung tak bagi. Tak boleh. Kena ambil hati juga. Berilah hadiah. Bukan abah minta ni, tapi untuk mengeratkan hubungan. Kalau ada kenangan, ada kemesraan dengan anak-anak. Sebab tu Al-Quran kata, falil walidaini, beri kepada mak ayah. Tengok keadaan mereka. Kalau mereka orang susah, itu tanggungjawab kena bagi sama-sama lah. Tiap-tiap bulan kena bagi supaya dia boleh hidup. Tapi kalau mak ayah kita orang senang, bagi sebagai kemesraan. Tanda hubungan kita sebagai anak, terima kasih kerana telah menjaga kita daripada kita kecil sampailah kita boleh kerja, mak ayah kita lah duk tangguh kita. Jadi kena ada kenangan mesra. Boleh tak bi? Jangan kata abah dengan mak senang dah, tak payah buat lah. Abah dengan mak pun bukan minta, tapi sebagai hubungan baik. Ni daripada Allah ni daripada B ni daripada Rida ni daripada Iman ni daripada adik ni. Kan satu masa nantilah. Dah sebelum ni abah tahu hari jadi apa, duk bagi apa-apa tu abah ucap terima kasih lah. Pada abah, pada mama, besar tu makna tu. Guna tak guna lain cerita, tapi dapat ada kenangan di dalam hati. Faham tak? Tak boleh pemberian anak ni tak usah cerita lah siapa dia akan mewujudkan satu kemesraan, satu kasih sayang. Faham tak? Kita rasa kita dihargai. Dah? Okey, itu. Baik. Wal aqrabin, dan kepada kaum kerabat yang dekat dulu. Tengok, bagus agama kita. Selain daripada mak ayah, kena tolong kaum kerabat yang dekat. Kalau adik-beradik kita susah, berilah kepada adik-beradik kita. Kalau adik-beradik kita tak susah, berilah kepada pak saudara kita hak susah. Kalau pak saudara tak susah, mak saudara kita. Kalau mak saudara kita senang semua, bagi kepada sepupu-sepupu kita. Anak sepupu, pak sepupu, maknanya utamakan keluarga dulu. Jaga keselamatan keluarga, jaga maruah keluarga. Maknanya kalau kita tak bui, pak saudara kita orang susah, anak saudara kita susah, kadang-kadang dia minta dengan orang lain. Ini akan menjatuhkan maruah keluarga kita. Sama juga mak ayah kita. Kalau kita tak tangguh dia, nanti dia merempat, itu maruah kita. Duk minta duit dengan orang lain, duk berhutang dengan orang lain. Sebab tu agama Islam ni, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagakanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, daripada tekanan tu. Kesusahan hidup tu dianggap sebagai neraka dah tu. Kadang-kadang kalau tak ada harta sangat, mungkin dia pergi
mencuri ke apa ke, neraka lah. Jadi kita kena jagalah. Faham tak? Jadi utamakan keluarga, ahli keluarga, kaum kerabat. Jadi hak penting-penting dulu. Jadi tak kenalah kalau kita ada duit, mak ayah kita susah, ahli keluarga kita susah, tiba kita bagi kepada badan-badan yang lain, yang sumbangan-sumbangan kepada, tengoklah jauh-jauh. Tak kena macam tu. Bukan tak boleh bagi untuk agensi-agensi tertentu yang minta derma apa, bukan tak boleh bagi, tapi kena tengok dulu keperluan ahli keluarga kita dulu. Setelah selesai yang ni, barulah kita boleh beralih kepada yang lebih jauh, Ini keadaan hari ni orang tak faham, dia utamakan yang jauh, yang dekat dia abaikan. Ahli keluarga dia abaikan, anak beranak dia abaikan. Tak boleh, itu cara tak betul. Jadi kalau ikut Al-Quran, mak ayah, ahli keluarga. Lepas tu pergi kepada yang jauh sikit, tengok. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Kalau mak ayah kita dah bagi dah, keluarga-keluarga kita dah tengok dah, kita bagi dah. Ada lagi lebihan, wal yatama, anak-anak yatim pula kena tengok lah. Mana anak-anak yatim kita tahu yang perlu dibantu, kena bantulah. Bagilah sejumlah yang tertentu untuk kesenangan mereka. Tiap-tiap bulan pun tak apalah, sebab anak yatim ni umum lah. Mana kalau kita bagi bulan ni, bulan depan orang lain bagi pula. Bulan depan lagi orang lain pula. Mana dia akan hidup? Yang penting benda ni ada. Sedikit-sedikit, pakat-pakat bagi sama-sama supaya mereka juga boleh hidup. Sebab anak yatim ni, mereka tak ada sumber, tak ada pendapatan. Kalau kita tak tolong, tak ada lah. Jadi untuk kesedaran kita, ingat diri kita, ingat sahabat kita, kena bantu juga anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin ni orang yang tak cukup. Pendapatan dia ada tapi dia tak cukup. Faham tak? Pendapatan dia ada lah, tapi nak tanggung keluarga tu dalam keadaan dalam keadaan susah lah. Itu orang miskin lah tu. Kadang-kadang mereka tu terdiri pada jiran kita, kaum kerabat kita pun mungkin ada juga miskin. Jadi kita kena tengok miskin ni, kena tengok dengan pertimbangan kita lah. Dan tengok kalau nampak tempat kerja kita ke, kalau dia tu duduk susah, semua duduk makan nasi pun nasi separuh, lauk pun tak ada, ambil nasi dengan kuah, itu menunjukkan tanda-tanda dia orang susah tu. Jadi kalau kita ada duit lebih, berilah pertolongan. Sebab kadang ada orang miskin ni, dia nak jaga juga maruah dia tak cerita. Walaupun dia ada kerja apa, tapi anak dia ramainya, saya bayar sewa rumah, bayar kereta apa, dia jadi tak cukup. Dia pergi tempat kerja tu, kita boleh tengok dia ni nampak sangat dia tak ada duit. Orang miskin lah tu. Jadi kena tolong lah. Okey. Wabnis sabil, dan mereka yang dalam perjalanan, orang yang sangkut dalam perjalanan. Dulu banyak kenal lah ni, berjalan satu tahap habis duit. Ni banyak ni. Kalau kadang-kadang kita pergi Kuala Lumpur, mari orang jumpa kita, abang minta duit sikit, saya habis duit nak tambah balik ke apa. Ini Ibn Sabil ni, mana orang yang terputus bekalan ketika dia masih dalam perjalanan. Banyak berlaku ni. Di bandar-bandar memang dia banyak. Jadi kita jangan kedekut lah. Kalau dia minta nak tambah 30-40 ya tu, kalau nampak jujur, tolonglah. Dah kena bagilah. Kalau kadang-kadang kita bertembur dengan orang macam ni, kita janganlah tipu ni. Kita pun tinggal dia, sedangkan dia betul-betul putus duit, nak balik kapur tak boleh. Ada juga kadang-kadang dia hilang duit, kadang-kadang tak bawa duit, kadang-kadang habis duit. Dia macam-macam lah. Jadi Al-Quran memberi peringatan kepada kita supaya kita tolong yang macam ni. Dia pun biasa tak minta banyak, biasa dia minta harga tambah balik je. Jadi kalau kita bagi RM50 untuk dia balik, kalau dia tipu pun tawakalillah lah, biarlah. Dah. Tapi kena tengok, kena timbang juga. Kadang-kadang ada juga jenis menipu ni. Tengoklah, bergantung pada pertimbangan kita. Cuma janganlah kedekut sangat masa tu. Kalau kita ada duit, hululah dia supaya dia boleh balik ke tempat asal dia. Jadi inilah yang diajar oleh Rasulullah untuk kita praktikkan, untuk kita buat dalam kehidupan kita. Apa ulang balik? Wa yas'alunaka madza yunfiqu, mereka bertanya engkau wahai Muhammad, bagaimana nak membelanjakan harta? Kul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin, apa yang hendak kamu belanjakan daripada harta tu, falil walidaini, berilah kepada mak ayah kamu, wal aqrabin, kepada kaum kerabat yang dekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada golongan miskin, wabnis sabil, dan kepada orang-orang yang sangkut di dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin,
dan apa yang kamu buat daripada kebaikan tu, kebaikan yang kamu buat tu, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Taala dengan kebaikan yang kamu buat itu alim, sangat mengetahui. Tak usah takutlah kadang-kadang kita buat kebaikan, inilah kita takut orang, tak tahu, kita rasa tak ada apa-apa. Bukan begitu. Allah Taala menegaskan fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah dengan kebaikan yang kamu buat tu alim, sangat mengetahui, dan hari akhirat nanti adalah ganjaran. Boleh? Jadi abah tak nak panjang-panjang dah pagi ni, setakat tu, dan mengharapkan kena amal lah. Apa yang kita belajar ni cuba amalkan.